Okey, kita akan mulakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua murid tahun 6. Terima kasih untuk yang mana-mana yang sudi masuk kelas saya. Semoga yang masuk ni semua dapat A. Sebab saya dah berusaha untuk awak kan. So, turn awak pula lah. Tinggal awak je nak berusaha sikit je. Okay, so malam ni kita akan kita akan terus habiskan tajuk unit 8 ni, teknologi pengawetan makanan, muka surat 127. Kita akan go through as fast as we could. So awak just dengar je lah, saya pun akan terangkan mana yang penting je. Sebab banyak ni sebenarnya tapi saya akan terangkan mana yang penting. Okay, so awak pinjamkanlah telinga awak tu selama 30 minit. Okay, kelas kita direkod, so anytime kalau awak perlu untuk dengar semula, awak boleh masuk ke link channel saya lah. Alright, teknologi pengawetan makanan. Pengawetan makanan ni apa? Pengawetan makanan ni adalah satu kaedah untuk memastikan makanan itu boleh last long, dia boleh bertahan lama. Contoh macam awak pun tahu kan, bila awak masak lauk pagi tadi, lauk tu takkan bertahan sampai besok. Mungkin tengah hari dah basi ataupun paling hebat pun petang dah, sampai petang je, esok dah tak boleh makan. So pengawetan makanan ni adalah kaedah untuk memastikan makanan boleh bertahan dengan lebih lama. Okey, dalam tajuk teknologi pengawetan makanan ni ada beberapa kaedah lah, nanti kita akan go through. Okey, awak tengok muka surat 128 tentang kerosakan makanan. Okey, makanan mudah rosak. Especially makanan yang tidak melalui apa-apa proses kimia lah. Okey. Contohnya seperti susu. Susu yang awak minum dalam dalam kotak ke dalam botol tu, itu susu tu dah melalui proses pengawetan makanan. Kalau susu yang direct daripada lembu kan, itu memang mudah rosak. Okay. So kerosakan makanan ni selalunya berpunca daripada mana? Berpunca daripada tindakan mikroorganisma. Okay ni. Okay, bahan makanan menjadi rosak akibat tindakan mikroorganisma seperti bakteria dan kulat. Awak dah belajar pun tentang mikroorganisma sebelum ni. Okay, so mikroorganisma ni dia boleh merosakkan makanan. Okay, apa yang dia buat? Dia menguraikan makanan daripada bentuk yang kompleks kepada bentuk yang ringkas. Itu memang cara bakteria ataupun kulat menjadikan makanan rosak. Dia akan menguraikan makanan tu daripada bentuk yang kompleks kepada bentuk yang lebih ringkas. Okey, apakah ciri-ciri makanan yang rosak? Ciri-ciri makanan yang rosak berbeza daripada satu makanan kepada satu makanan yang lain. Maksud saya ialah apa? Contoh macam susu yang rosak, dia berasa masam. Kemudian apa ni? Susu yang rosak, tekstur dia berubah menjadi berbuih-buih. Kemudian dia berbau busuk dan berasa masam. Okey, susu berasa masam kerana bakteria dalam susu telah menghasilkan asid. Bakteria dalam susu telah menghasilkan asid yang menyebabkan susu tersebut jadi masam. Kalau susu dia jadi masam. Kalau roti tak jadi masam lah. Tu tadi saya kata kerosakan makanan ni ciri-ciri dia berbeza-beza. Okey. Kalau tadi susu masam, kemudian susu dia akan berbau busuk dan berketul-ketul. Kemudian kalau roti dengan nasi, apabila dia rosak, dia akan ditumbuhi dengan tompok-tompok hitam iaitu kulat. Okey, nasi juga akan berlendir dan juga berbau busuk.
Okey. Roti dia tak berlendir lah. Roti dia akan keluar tompok-tompok hitam ataupun kita panggil kulat lah. Tapi kalau nasi, dia akan jadi lendir dan berbau busuk. Okey. Kandungan air dalam makanan dan kelembapan udara persekitaran menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma seperti kulat. Sebelum ni awak dah belajar faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma. Kalau awak ingat balik faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma, makan. Apa? Makan. Faktor-faktor pembiakan mikroorganisma antaranya kehadiran air, kehadiran udara, kemudian keasidan yang sesuai, kemudian apa? Keadaan lembab tadi air itulah. Okey, ada kaitan dengan pertumbuhan mikroorganisma. Bukan makan, sorry, sukan. Okey, faktor-faktor yang menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma pendek ni ialah sukan. S, suhu yang sesuai. U, udara. K, keasidan yang sesuai. A, air. N, ada nutrien. Okey. So pada keadaan makanan kita kan, contoh macam tadi awak tengok roti dengan nasi ni, saya kata dia menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma. Sebab apa? Sebab kandungan air dalam makanan dan kelembapan udara, dia adalah makanan kepada mikroorganisma ni untuk bertumbuh. That's why lah boleh rosak roti dengan nasi. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat seterusnya. Tak tekan pula. Okey. Yang ini. Okey, buah-buahan. Apakah ciri-ciri apabila buah-buahan dan sayur-sayuran rosak pula? Okey, buah-buahan dan sayur-sayuran apabila dia rosak, dia akan berkulat serta berubah tekstur. Maksud dia kalau sayur tu warna hijau, dia akan berubah jadi warna coklat. Ataupun sayur tu segar, dia akan jadi lembik. Okey, dia akan berubah tekstur, rasa dan warna. Maksudnya rasa tu dia mungkin akan jadi pahit. Dan juga warna tu lah, kalau saya warna hijau akan bertukar jadi warna coklat. Sama juga dengan buah kan. Macam awak tengok dalam gambar ni pun dia tunjuk kan. Kalau pisang jadi lebam. Kalau lemon tengok dia tumbuh kulat. Dia akan jadi, ada yang jadi berlendir. Okay. Daging, lembu dan ayam pula bila rosak, dia akan kelihatan kehitaman, berbau busuk dan juga berlendir. Ikan, sotong dan udang akan berubah tekstur, berbau busuk, melekit dan menjadi lembek. Ini ciri-ciri ni sebenarnya lebih kepada pengetahuan awak. Kalau awak selalu pergi dapur, awak akan boleh bayangkan keadaan ikan kalau rosak, apa jadi. Sotong kalau rosak, apa sebenarnya. Sebab nanti kadang-kadang kat soalan dia kata macam ni tau. Ciri-ciri makanan berikut, ciri-ciri kerosakan pada makanan. Dia akan contoh ada letak kehitaman, berbau busuk, berlendir. Dia suruh awak teka apakah makanan tersebut. Itu pernah keluar IPSR dulu IPSR waktu dah I think 6-7 tahun dulu. Okay, awak kena teka makanan tersebut. That's why awak kena ingat makanan ni kalau rosak apa jadi. Makanan ni kalau rosak apa jadi. Okay. Seterusnya ciri-ciri makanan yang rosak dapat dikesan melalui deria penglihatan, deria bau, deria rasa dan juga deria sentuhan. Okey, deria bau, awak boleh bau busuk. Awak tahu makanan ni dah tak elok ataupun dia dah basi. Deria rasa, awak contoh macam susu kan, awak minum susu tu rasa masam. So awak tahulah, susu ni dah basi sebab dia rasa masam. Dan juga sentuhan. Contoh macam awak pegang buah tu kan, dia dah lembik-lembik macam tu kan. Awak tahu, buah ni dah rosak. Okay, so 3 deria ni yang menentukan sesuatu makanan tu rosak ataupun tidak. Okay, so kita akan terus pergi ke pengawetan makanan. Ini kita punya intipati apa, kiranya macam isi utama tajuk ni lah. Okay, apakah maksud dan tujuan pengawetan makanan? Okey,
Pengawetan makanan ialah proses melambatkan makanan menjadi rosak. Makanan yang diawet, makanan ini diawet kan, makanan diawet untuk menghalang atau melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Awak kena ingat makanan rosak kerana adanya mikroorganisma. So nak bagi makanan tu terus elok, terus boleh terus bertahan lama kan, tak adalah awak macam nak beli je kan. Okay, dia kena buat sesuatu lah, kena awet untuk menghalang atau melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma ni yang jahat ni. Kalau tak ada mikroorganisma dalam dunia ni, makanan memang tak akan rosak. Okey, makanan rosak kerana hadirnya mikroorganisma. Okey. Kita akan terus pergi ke yang paling utama, kaedah pengawetan makanan. Ada berapa ni? Ada 1, 2, ada 11 kot. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 12. Okey, ada 12 kaedah pengawetan makanan. Memang awak kena ingat satu persatu. Okey, kaedah yang pertama ialah pengeringan. Iaitu makanan dikeringkan dengan bantuan haba untuk menyingkirkan kandungan air dalam makanan. Okey, kaedah ini menyebabkan mikroorganisma tidak dapat hidup akibat ketiadaan air. Awak ingat balik mikroorganisma hidup kena ada air. So kalau air tak ada, dia memang tak boleh hidup. So makanan ini melalui proses pengeringan supaya mikroorganisma tak boleh hidup. Contohnya ialah ikan kering. Ikan kering boleh tahan berbulan-bulan sampai tahun pun ada. Okey, satu lagi ialah cili kering. Ini 2 contoh bagi kaedah pengeringan. Kita tengok kaedah seterusnya, pendidihan. Ini standard dekat rumah. Biasa kalau kita nak minum air, kita tak terus direct daripada pipe. Mak awak akan didihkan air dalam cerek ke, dalam apa-apalah. Yang penting kena didihkan air. Supaya apa? Supaya bakteria ataupun mikroorganisma tak akan hidup lama, dia akan mati. Tengok makanan yang dimasak atau makanan dimasak dan dididihkan pada suhu yang tinggi akan bertahan lebih lama. Suhu yang tinggi menyebabkan kebanyakan mikroorganisma mati. Contohnya jam durian. Dia bagi contoh jam durian lah. Okay, kalau saya paling senang fikir tadi air tadi tak boleh, bukan awak nak minum kan, bukannya untuk bertahan lama. Okay, contohnya macam jam durian ni lah, tak boleh guna contoh air tadi, sorry. Okay, tak boleh guna contoh air. Sebab ini tentang kaedah pengawetan kan, nak tunjuk macam mana makanan tu bertahan lama. Okay, so jam durian dididihkan sehingga likat. Okay, supaya dia bertahan lebih lama. Kemudian seterusnya kaedah nombor 3 ialah pendinginan. Okey, makanan disimpan di dalam tempat dingin pada suhu sekitar 4 darjah Celsius. Suhu yang rendah menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma menjadi perlahan. Okey, bila suhu rendah, mikroorganisma memang susah nak hidup. Sebab tu awak letak segala jenis sayur-sayuran, buah, apa lagi, susu, semua dalam peti ais. Pendinginan ni kalau dalam peti ais, dia sebelah bawah. Sebelah yang bukan untuk ais tu, sebelah di bahagian sekadar untuk sejuk je. Okey, pendinginan. Contoh sayur-sayuran, buah-buahan dan juga hasil tenusu. Okey. Kemudian seterusnya penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan ni makanan disejuk bekukan secara perlahan pada takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Suhu di bawah takat beku menyebabkan proses pertumbuhan mikroorganisma terhenti. Okey. Penyejuk bekuan ni kan, dia
khas untuk daging, ikan dan juga makanan laut. Ayam, itulah semualah. Okey, manakala pendinginan untuk sayur-sayur, buah-buahan, tenusu. Okey, apa beza pendinginan dengan penyejuk bekuan? Pendinginan kalau dalam peti ais tu, dia duduk di bahagian bawah tu. Sekadar untuk sejuk. Manakala penyejuk bekuan, dia di bahagian yang ada ais tu. Okey, so harap-harap awak boleh faham beza dia berdua ni. Pendinginan, dia tak ada ais. Penyejuk bekuan, dia ada ais. Fikir yang tu je. Nak bagi awak mudah ingat. Okey, setakat ni ada soalan tak? Okey ke? Ke semua tidur? Cuba bagi reaction sikit. Okey. Tenusu tu apa? Miss, Alright. Yeah. tenusu tu apa? Tenusu tu ialah produk susu. Macam susu, yogurt. Dia produk-produk daripada susu lah, produk tenusu. Okey, yogurt, susu. Lagi apa yogurt beku lah. Semua tu lah yang daripada susu tu kita panggil produk tenusu. Okey, seterusnya pembukusan vacuum. Pembukusan vacuum. Yang ini makanan disimpan dalam pembungkus makanan yang telah divacuumkan. Pembukusan vacuum ni dia akan tarik keluar udara. Kalau awak tengok gambar ni kan, dia macam melekat dekat plastik tu kan. Itulah dia pembungkusan vacuum. Dia akan tarik keluar udara supaya mikroorganisma tak boleh tumbuh. Kalau awak ingat lagi, mikroorganisma nak tumbuh kena ada udara kan. So, pembungkusan vacuum ni dia sedut keluar semua udara supaya makanan tu tak ada udara lah dalam pembungkusan tu. Okey? Seterusnya ialah yang keenam ialah pengetinan. Okey, pengetinan ni macam awak tengok gambar lah, banyak kan makanan kita dalam tin. Sardin, laici, nanas, banyak. Kacang dalam tin pun ada apa lagi jagung dalam tin, laici dalam tin. Itu semua menggunakan kaedah pengetinan. Okey, makanan dimasak dan disejukkan sebelum dimasukkan ke dalam tin. Tin kemudiannya dipatri supaya kedap udara. Ketiadaan udara ketika makanan ditinkan menyebabkan mikroorganisma tidak boleh bertumbuh. Untuk pengetinan ni dia ada banyak sikit kaedah. Dia mula-mula makanan tu akan dimasak. Okey, bayangkan kalau pengetinan ni mula-mula makanan akan dimasak dulu. Kemudian sebelum dimasukkan dalam tin dia akan sejukkan dulu. Okey, dia akan sejukkan dulu makanan tu baru dimasukkan dalam tin. Kemudian tin itu akan dipatri. Maksudnya macam dipatri tu disambungkan. Disambungkan, ditutup dengan elok, dipatri. Kemudian tin tersebut akan dipanaskan pada suhu yang tinggi. Nampak tak? Ada banyak proses untuk pengetinan. Pengetinan ni memang favourite lah soalan untuk keluar. Dia akan tanya kat awak proses pengetinan. Awak kena ingat. Yang pertama, makanan dimasak. Yang kedua, dia disejukkan. Kemudian tin tersebut dipatri dengan kemas untuk mengelakkan udara keluar atau masuk. Kemudian last sekali, tin tersebut akan dipanaskan dengan suhu yang tinggi untuk membunuh mikroorganisma. Sebab tu makanan dalam tin selalunya tahan lama sampai 2-3 tahun. Awak boleh tengok kan expired date dia kan lama. Sebab proses untuk buat makanan dalam tin tu memang banyaklah proses dia. Kemudian seterusnya ialah pembotolan. Okey, pembotolan ni makanan diproses lalu dididihkan dan disejukkan sebelum dimasukkan ke dalam botol yang kedap udara. Suhu yang tinggi dan ketiadaan udara menyebabkan organisma mati. Okey. Pembotolan pula dia macam nak sama dengan pengetinan. Cuma pembotolan ni duduk dalam botol. Okey, makanan akan diproses. Diproses lalu dididihkan. Macam contoh kicap tu kan, dia dah buat kicap dulu ataupun sos. Dia dah masak sos ni, dia dah masak dulu sos ni atau kicap ni. Kemudian dia kiranya masak tu dah dididihkan kan. Kemudian akan disejukkan dan dia akan masukkan dalam botol yang kedap udara. Supaya mikroorganisma tak boleh tumbuh. Okey. Kemudian
Contoh botol pembotolan. Contoh pembotolan ialah seperti apa kacang makanan laut ni? Okey, ni salah ni. Sayuran ke kacang makanan laut. Okey. Sayur-sayuran kacang makanan laut ni bukannya benda tu tau. Sayur-sayuran ni contohnya macam sos tomato. Sos tomato kan datang daripada tomato kan. So tomato tu dijadikan sos, lalu dimasukkan dalam pembotolan. Ataupun kekacang ni contohnya kicap lah. Kicap manis ni datang daripada kacang soya. So kat sini dibagi example kacang pula tu. Bagi awak nampak kan. Makanan laut pula merujuk kepada sos tiram. Okey, merujuk kepada sos tiram. Okey, seterusnya pempesturan. Ini awak mungkin tak pernah dengar ataupun susah nak sebut punya juga. Okey, pempesturan. Ini pun ada beberapa kaedah juga. Okey, saya akan terangkan kaedah pempesturan. Okey, makanan dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Atau pada suhu 72 darjah Celsius selama 15 saat dan diikuti dengan pendinginan segera. Dia macam ni tau. Dia macam makanan dipanaskan pada suhu yang tinggi, okey, selama beberapa minit. Kemudian tiba-tiba terus kita bagi dia pendinginan. Pendinginan pada suhu yang sangat rendah. Okey, sebelum dipack dan disimpan. Itu kaedah asas pempesturan lah. Kemudian bagi pempesturan suhu tinggi, UHT ni susu ni UHT. Okey, makanan dipanaskan pada suhu 135 darjah Celsius selama 2 saat. Bayangkan, 135 darjah Celsius tu tinggi tau. Tapi selama 2 saat. Dan diikuti dengan pendinginan segera pada suhu 4 darjah Celsius. Dia macam bagi suhu yang tinggi, kemudian tiba-tiba bagi sejuk. Itu ialah kaedah asas pempesturan. Okey, suhu yang tinggi ketika pemanasan akan menyebabkan mikroorganisma mati. Suhu yang rendah akan menghalang pertumbuhan dan menyebabkan mikroorganisma menjadi kurang aktif. Ini kaedah asas pempesturan. Kot-kotlah keluar soalan, apakah nama kaedah tersebut? Dia bagi kaedah, dia kata letak dipanaskan dekat suhu yang tinggi selama beberapa minit, kemudian dia didinginkan secara tiba-tiba pula. Itu ialah asas kaedah pempesturan. Okey, contohnya apa? Susu dan juga jus. Susu dengan jus ni memang dua-dua guna kaedah pempesturan. Bukan pembotolan Bukan pembotolan. Pembotolan ni kicap, sos. Okey, susu guna kaedah pempesturan. Okey, seterusnya ialah penjerukan. Penjerukan ni jeruk lah. Biasa makan jeruk kan, jeruk mangga lah, jeruk asam lah, apa lagi jeruk buah ceri lah kan. Okey. Penjerukan ni makanan direndam di dalam cuka. Awak tahu cuka ni masam kan? That's why lah jeruk tu rasa dia masam. Okey. Dalam cuka larutan gula atau garam yang pekat. Dia akan letak cuka dengan larutan gula atau dia akan letak dalam larutan garam. Okey, keasidan yang tidak sesuai menyebabkan mikroorganisma sukar untuk bertumbuh. Awak tahu kan faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma antaranya kena keadaan yang baik, yang tak berasid atau berakali. Okey, so penjerukan ni akan memberi keadaan yang sangat berasid yang menyebabkan mikroorganisma tak ditumbuh. Contohnya mangga, ikan dan juga cili. Ni biasa awak makan kan, mangga jeruk ataupun cili jeruk. Okey. Penjerukan ni dia akan, that's why lah kalau tengok asam-asam lah jeruk-jeruk ni dia boleh bertahan lama. Sebab dia keadaan dia asid dan dia mikroorganisma memang tak boleh bertumbuh. Okey. Tengok setting audio. Okey. Seterusnya ialah pemasinan. Pemasinan ni awak dengar perkataan masin pun awak tahulah. Pemasinan ni dia guna kuantiti garam yang banyak untuk menyingkirkan kelembapan.
Bila kelembapan tak ada, air tak ada, mikroorganisma memang tak boleh tumbuh. Contohnya ialah ikan masin, telur masin. Bila ikan tu melalui kaedah pemasinan, air dalam ikan tu akan keluar semualah menyebabkan ikan tu boleh bertahan lama. Okay. Kemudian penyalaian. Penyalaian ni makanan dikeringkan dengan teknik penyalaian dalam satu tempoh masa yang lama. Okey, kaedah ni dia tak guna api. Dia hidupkan api tapi kita hanya gunakan asap dia saja. Okey, bukannya bakar atas api, bukan tau. Macam awak tengok kadang-kadang orang grill daging atas api kan, itu kaedah grill lah, kaedah bakar. Ini penyalaian ni dia guna asap. Okey, makanan dikeringkan dengan kita mengasapkan makanan tersebut, kaedah penyalaian. Okey, ketiadaan air menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma terbantut. Penyalaian ni akan menyebabkan akan mengurangkan keadaan akan menggunakan cecair dalam makanan tersebut. Contoh macam daging, itik, ayam. Contoh macam awak tengok dalam gambar kan. Okey, bila daging ni disalai, cecair-cecair dalam daging tu akan kering. Menyebabkan daging tersebut lebih tak boleh bertahan dengan lebih lama. Daging ataupun itik kan, biasa dengan itik salai kan. Inilah dia, okey. Teknik penyalaian ni bukan direct dekat api tau. Awak kena ingat benda ni. Bukan direct dekat api. Dia guna hanya asap sahaja. Okey, asap sahaja. Bukan dia bakar atas api. Kemudian teknik yang terakhir ialah teknik pelilinan. Kaedah pelilinan. Iaitu salutan lilin menghalang udara dan air daripada menembusi permukaan makanan. Okey. Kaedah pelilinan ni dia biasanya untuk buah-buahan atau sayuran yang nak dibawa ke negara lain. Contoh macam Australia kan, dia kan banyak produk anggur kan. So anggur tu dia melalui kaedah pelilinan supaya anggur tu contohnya bila sampai ke Malaysia dia tak cepat rosak. Ataupun apple lah. Apple tu memang popular lah dengan kaedah pelilinan. Okey. Kaedah pelilinan ni akan menghalang udara dan air daripada menembusi permukaan makanan. So bila buah ke sayur ni kan tak kena air, so bakteria tak boleh tumbuh lah. So menyebabkan makanan tu boleh bertahan dengan lebih lama. Okay, so itulah dia 12 kaedah pengawetan. Okay, saya sebut sekali lagi. Pertama, pengeringan. Kedua, pendidihan. Ketiga, pendinginan. Keempat, penyejuk bekuan. Kelima, pembukusan vacuum. Keenam, pengetinan. Ketujuh, pembotolan. Kelapan, pempesturan. Kesembilan, penjerukan. Kesepuluh, pemasinan. Kesebelas, penyalaian. Dan yang terakhir ialah pelilinan. Okey? So itulah dia 12 kaedah. Ni apa ni? Okey, projek pengawetan cili. Okey, kita tengok sekali imbas lah. Okey, cili ni dia boleh diawetkan dalam pelbagai jenis, pelbagai kaedah pengawetan lah. Macam yang pertama ni, dia guna kaedah simpan cili kering dalam bekas kedap udara. Dia guna kaedah apa? Pembukusan vacuum. Okey, pembukusan vacuum ada tak? Ada kan? Pembukusan vacuum dia simpan dalam bekas, bukan pembukusan vacuum. Ini pembotolan. Pembukusan vacuum lah sekejap saya pun macam keliru kan. Okey, ini kaedah. Kalau kaedah pembukusan vacuum, dia pakai ni. Kaedah, betul lah pembukusan vacuum lah. Pembotolan bukan. Pembotolan dia, kita tak boleh kata pembotolan sebab apa? Tengok, pembotolan makanan diproses lalu dididihkan dan disejukkan. Ni kalau soalan ni keluar ni, masak awak ni kan. Okey.
So ini ialah cili ni dia gunakan kaedah pembungkusan vacuum. Dia duduk dalam bekas yang kedap udara. Oh tak ada, sorry. Kaedah pengiringan. Nampak saya pun salah. Okey, menjalankan projek pengawetan cili dengan menggunakan kaedah pengeringan. Sorry, kaedah pengeringan. Sebab apa? Sebab ni dia keringkan cili dengan menggunakan tisu dapur. Okey, lepas dia keringkan cili, dia jemur pula cili ni. Saya tak perasan. Dia jemur, nampak ni. Dia jemur cili di bawah cahaya matahari selama 7 hari. So ini ialah kaedah pengeringan. Dia buat cili kering sebenarnya. Saya nampak terus produk last kan? Salah. Okey, ini ialah kaedah pengeringan. Dia buat cili kering. Okey, itu satu kaedah. Miss nak tanya. Okey, yang kedua, kaedah penjerukan. Dia buat cili jeruk. Macam awak tengok kan, dia dah potong-potong cili tu and then dia masukkan 3 sudu besar garam ke dalam balang. Kemudian dipanaskan 2 cawan cuka dan masukkan 6 sudu besar gula lah. Yang ini dia buat kaedah penjerukan. Okay. Ya, Emily nak tanya apa? Emily raise hand. Miss, Ya. nak tanya yang cili tu bukan kaedah penjerukan Yang kedua, okey. Yang kedua ni kaedah penjerukan. Yang pertama ni kaedah pengeringan. Ada dekat tujuan ni. Kaedah pertama kaedah pengeringan. Kaedah yang kedua kaedah penjerukan. Ya, dia tulis kat atas ni. Saya pun berperasan kaedah penjerukan. Okay, so dia buat cili jeruk. Betul lah awak tanya tadi kan? Ini yang kedua ni dia buat cili jeruk. Awak boleh buat cili jeruk kat rumah gunakan resepi yang ada ni. Okay, seterusnya ini ialah kaedah penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan, awak kena ingat tau penyejuk bekuan dia letak dekat mana? Dia letak dekat bahagian beku. Okey, penyejuk bekuan dia letak dalam peti ais tu di bahagian beku. Kalau bahagian bawah tu bahagian sejuk biasa tu kita panggil kaedah pendinginan. Okey. Kaedah keempat, nampak dia buat apa? Kaedah pendidihan. Dia kisarkan cili sehingga lumat, kemudian dia masakkan cili tersebut. Okey, masakkan cili tersebut dan dia botolkan. Ini dia guna kaedah pendidihan. Satu makanan boleh melalui banyak kaedah. Contohnya cili lah, dia melalui 4 kaedah tadi. Okey, gabungan kaedah pengawetan makanan. Ni pun ada juga ni, gabungan kaedah pengawetan makanan. Okey, kalau awak tengok ni kan, satu makanan tu dia boleh melalui lebih daripada satu kaedah pengawetan. Boleh melalui lebih daripada satu kaedah pengawetan. Okey, macam awak tengok ni dalam gambar ni. Dalam gambar ni, dia buat kaedah pemasinan. Okey, mula-mula dia buat kaedah pemasinan pada ikan ni. Kemudian dia buat kaedah penyalayan. Ya, salai penyalayan. Okey, sebab apa? Dia letak atas unggun, dia letak macam dekat atas tempat grill kan, tapi tak ada api. Dia gunakan asap. So inilah kaedah penyalayan. Okey, penyalayan dan juga kaedah pengeringan ikan. Sebab ni letakkan ikan di bawah atau kemudian jemur dan balik ikan sehingga kering bawah sinar matahari yang terik selama. Oh, tak ada, seminggu. Sorry, ni bukan penyalayan, dia ikan kering ni. Okey, letakkan ikan di atas daun pelapik, kemudian jemur dan balik-balikkan ikan sehingga kering. Okey, bukan teknik penyalayan je salah. Ini dia teknik pengeringan. Dia keringkan ikan jadi ikan kering. Okey, untuk ikan pun dia boleh banyak kaedah tau. Dia boleh jadi ikan, dia boleh melalui kaedah pemasinan, jadikan ikan masin. Okey, dia juga boleh melalui kaedah pengeringan, jadikan ikan kering. Dan dia boleh melalui kaedah penyalayan, jadi ikan salai. Okey, satu produk boleh melalui pelbagai kaedah. Alright. Kita tengok seterusnya, kepentingan teknologi makanan. Sekejap, setakat ni ada soalan tak? Ada apa-apa ke nak tanya ke apa-apa ke? Okey ke? Nak tanya, Tanya apa tu? kalau pengawetan ni akan bertahan lama, bukan bertahan lama, macam lama. Sampai bila-bila. Ya.
Pengawetan ni memang akan menjadikan makanan bertahan lama. Tapi bertahan lama tu pun ada tempohnya lah. Tempoh kalau awak tengok dekat botol kicap kan. Ada best before berapa kan. At least kicap tu boleh bertahan sehingga 2 tahun. Berbanding kalau awak buat kicap sendiri, mungkin cuma bertahan selama 2-3 minggu. Tapi kaedah pembotolan pada kicap tu menyebabkan dia boleh bertahan sampai 2 tahun. Macam tu lah. Dia boleh tahan lama tapi ada tempoh-tempoh tertentu. Okay. Okay Ainul. Okay. Alright. Okay, kepentingan teknologi pengawetan makanan. Antaranya makanan dapat bertahan lama. Tadi soalan Ainul kan, makanan dapat bertahan lama. Ya, makanan dapat bertahan lebih lama dengan kaedah pengawetan makanan. Kemudian, pembaziran makanan dapat dielakkan dan dicegah. Kita boleh elakkan pembaziran makanan je lah. Kalau kita tak awetkan dia kan, dia asyik basi je kan. Kita macam nak beli, buang. So, kita nak elakkan pembaziran, that's why kita guna kaedah pengawetan. Okay. Kemudian makanan lebih mudah untuk disimpan. Macam awak tengok ni kan, bila dalam tin, dia lebih mudah untuk disimpan lah. Simpan dekat rak je ke, tak payahlah kita pakai ais kan. Okay. Lebih mudah untuk disimpan. Kemudian pembekalan makanan di luar musim. Contohnya macam durian ni kan. Kalau tak, kita boleh makan waktu musim durian je. Tapi sebab kita ada kaedah pengawetan makanan, kita boleh makan durian bila-bila masa. Okay. Kemudian tengok makanan lebih mudah untuk dieksport. Ini betul lah. Takkan contoh awak nak ekspor. Awak nak ekspor santan kelapa kan, awak bawa sebiji kelapa. Tak huru hara jadiannya kan. Jadi kaedah pengawetan makanan ni memudahkan sesuatu makanan tu untuk dieksport ke negara luar. Eksport tu maksudnya dibawa ke negara luar. Itu maksud eksport. Okay. Terusnya, penghasilan makanan yang sedia untuk dimakan lah. Okay. Maksudnya macam awak betul kan, nasi Arab, nasi lemak dah ada yang macam kita terus boleh makan. Kita masuk dalam microwave ke, kita didihkan ke, terus boleh makan. Itu salah satu kebaikannya pengawetan makanan ni lah. Makanan awak boleh terus tersedia untuk makan. Especially kalau awak pergi travel lah. Macam saya kalau pergi travel overseas pun, saya bawa makanan siap-siap daripada Malaysia. Sebab kadang-kadang kalau overseas kan susah dapat cari makanan halal kan. So belilah nasi lemak dalam pack lah, nasi dalam pack lah, nasi goreng dalam pack. Okay, sampai kat negara yang kita nak pergi tu, kita tinggal panaskan je. Terus makan. Okay. Tengok teknologi pengawetan makanan. Mana tak keluar. Teknologi pengawetan makanan telah banyak membantu orang ramai untuk memenuhi keperluan bekalan makanan dalam kehidupan seharian. Teknologi pengawetan makanan penting untuk menjadikan makanan tahan lama, mengelak dan mencegah pembaziran dan memudahkan penyimpanan makanan, membolehkan pembekalan makanan di luar musim, menjadikan makanan mudah diekspor dan menghasilkan makanan sedia dimakan. Ni tadi kita dah go through lah. Okay, antara kepentingan pengawetan makanan yang paling utama, makanan boleh bertahan dengan lebih lama lah. Makanan frozen kami saya makanan frozen. Okay. Ini banyak kepada eksperimen-eksperimen lah. Okay, kita akan main kuis. Nak tengok awak faham ke tak. Awak jumpa tak bahagian in-call message tu, jumpa tak? Boleh buka mikrofon, jumpa tak bahagian in-call message? Tak. Tak jumpa? Sekejap, saya akan letakkan. Jumpa. Saya akan letakkan link. Sekejap Saya akan letakkan link kat situ. Nanti awak masuk, okay? Mana? Sekejap. Okay, sekejap. Saya akan letakkan link. Copy link. Okay, saya tutup yang ini. Saya akan share screen yang lain. Present. Sekejap start live game. Miss kat mana Miss? Tak jumpa. Kejap. Belum. Baru nak buat. Kuis test. Okay. Kejap Kejap.
Okay, saya paste kat sini. Dekat in call message, jumpa tak? Ada link tu. Masuk link tu. Ada 3 link, masuk link tu. I see. Sekejap. Sabar. Ya. Masuk. Sila. Masuk tiga-tiga tu. Masuk satu je. Saya tak 3 nak menunjukkan bahawa banyaklah bendanya. Penting. Masuk satu je. Pilih satu Miss je. nak letak nama apa? Nama sendiri kau jangan letak nama bukan. Okay. Nama sendiri. Saya akan cakap Ainul cantik. Kau tak payah. Tak kisahlah janji letak nama sendiri. Ya mana? Tak ada. Saya dah buka tu lah. Masuk sekarang tu Miss? Ya, masuk sekarang dan tunggu je dalam tu. Okey, yang dah masuk Zaino. Siapa lagi ni? Yang dah masuk Zaino, Radina, Aino Pritis, Aistakif, Syaza, Elina. Haninda, Yashita, Happy Deepawali Yashita. Haninda, Daniel Syakir, Emeline. Ada lagi nak masuk? Kejap. Jumpa Nak masuk. Tak boleh. Okey, cincin apa yo? Cepat kita nak main game cepat. Otoke. Sana ni. Kita akan main 2 game malam ni. Sekejap. Loading. Sabar. Dah, boleh mula. Sabar. Baru ada 14. Kejap. Okey, kita akan main game. Boleh tekan link yang ada dalam komen. Ya, apa? Kejap. I just Dah masuk. Sabar belum. Okey, masuk link yang diberikan. Miss. Sabar. Okey, boleh mula 1, 2. Sabar. Dah kabut. Sekejap nak tak lama. Okay dah. Dah. Boleh mula. Kejap. Ini siapa nama Miss ni? Siapa Miss? Okey dah. Boleh mula ke? Dah. Satu, boleh mula Boleh. 1, 2, 3. I just lost my Jawab. dog. And my brother told me how to change the bed. Ni. Tak nampak ni. Dia kau ada. Bapak lama. Dah. Dah ke? Ada nama tak jawab lagi tu. Ya Allah, lama. Berikutlah berapa kaedah pemerintah makanan. Apa? Siapa salah ni siap dia. Boleh tekan tak tu? Haninda tak tekan lagi. Yashita tak tekan lagi. Syaza belum tekan. Macam mana ni? Tengok tu je. Nampaknya. Pilih lah. Dah tu dah tekan kan? Loading. Kenapa dia loading Okay. Lama loading. Loading. Engkau. Okay, betul salah. Okay, Emeline. I know pertama. Okay, yang mana satu jawapan salah? Penyejuk dinginan lah salah. Mana ada penyejuk dinginan? Next question. Okay, cepat. 20 saat je. Makanan dalam gambar sesuai menggunakan kaedah pengawetan secara apa? Punya loading. Okay ni. Pilih. I lambat jawab. Nampak jawab habis dah. You lambat dah. Okay dah. Sabar. Tunggu manusia lain Aina. Tekan je loading. Yelah memanglah loading sebabnya nak tahu tunggu orang lain. Faham? Ye betul. Memang loading. Oh, I know masih pertama nampaknya. Okay, terus next question. Soalan senang kan? Dalam gambar sistem menggunakan kaedah secara
Pemanggilan dan pembotolan. Eh, betul. Mana? Main kanan dalam gambar susunan menggunakan kaedah pengawetan secara ingat balik apa tadi. Siapa benda kita tahu. Fikirlah itu kan buah dalam botol tu. Apa caranya tadi? Saya baru masuk pukul 9:11 minit tadi. Saya main buat je Lagi saya tahu. kan, so saya lupa. Siapa belum jawab? Saya Lagi baru- ramai lagi. Zara mana Zara? Hadisha belum. Arash belum jawab. Aisyaki mana? Tak jawab pun. Apa ya? Saya tak tahu betul ke tak. Salah tak. Saya Belasah je lah. Betul. Ya, betul. yes. Okay, tengok siapa atas sekali. Ainur atas sekali lah. Kedua Emeline. Alah, Wow. saya tak boleh confident lah sekarang. Okay, next. Saiful lah. Mantap. Kita menggunakan gambar wetan secara Masih. Salah. Apa ya? Betul ke aku buat? Ya Allah aku buat je. Astagfirullahaladzim, Ainul. Daniel okay ke? Anita, Yashita boleh jawab tak? Syaza. Yashita dua. Miss marah saya, Miss marah saya. Apa? Rania. Hadisha. Ni siapa? Miss. Miss ni apa? I tak faham lah. Betul ke aku buat? Makanya gambar dengan kaedah pengawetan secara itu kan roti. Roti buat apa? Kita tengok ada dia jawapan dia. Samzam. Weh, serius lah. Macam Ainul tak tahu eh. Mak Nani. Weh, saya Okey. tak tahu tau. Saya main Jawapannya apa? pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum lah roti. Okay, next question. Akhirnya gambar sesuai menunjukkan kaedah pengawetan Apa ya? Ini apa weh? Saat je lah. Pendidikan kan? Tak ada pendidikan. Apa pasal pendidikan pula? Saya tak tahu ni. Main buat je lah. Kau kan ada buku. Kenapa kau tak selak buku tengok? Boleh ke? Apa sebab Miss. boleh pula? Bukan saya nampak pun. Bukanlah buku tak apa-apa. Okay, I buka buku. Tak bawa buku. Tak buka buku pun. Kedua. Betul, Okay, tengok apa jawapan dia. betul. Lilinan. Alah, pendidikan. Lilinan lah kan kita Buat. kata. Buah-buahan guna pelilinan. Sayur-sayuran guna pelilinan. Haninda pertama. Mana boleh macam Saya tu. betul, Miss. Apa kedua pula? Makanan khas Pergi tengok dalam buku. Dah. Tu apa? Senang kot. Susu kita satu je. Semoga Hamis dah salah. Miss macam mana buat background macam Miss tu? Saya cari-cari tak ada pun. Awak guna email biasa mahal. Bismillahirrahmanirrahim. 12, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Miss cepat mana ni lah. Asal Ainul je salah penuh ni. Wah, betul. Ainul je salah. Berapa Radato PG? Okey, saya Radato bagi PG 20 lah saat je. pendinginan ni. Okey, saya bagi 20 saat sahaja. Tak lama, 20 saat sahaja. 20 saat saya matikan. Sarapannya juk berkuat. 20 saat saya matikan tau. Yang lain okey gitu. Okey. Radato nak push, Radato nak push. Radato nak push. 20 saat saya matikan. Mantap. Betul. Haninda pertama, Radato mana? Ainul dah hilang. Penyujuk berkuat. Ni kan adalah gambar peti ais. Ada yang salah juga.
makanan di apa ni? Di dalam kampus yang menggunakan Cara kaedah prioritas Sila. cara. Boleh cakap. Alah, Saya cakap lah. Tak pakai api, dia pakai asap. Alah ni saya masuk lambat lagi. Oh, lambat. Itu lah yang kacau tu. Ada yang kacau tu. Kacau tu tak masuk Okey. Dia terus Dia kata dia belum. Betul. Okey, teruskan. Halinda. Wira dah terbaris. Ya. Jangan cek untuk mengelakkan makanan itu untuk ini rosak. Dalam kapal itu rosak. Pelidinan. Dia, kalau awak jawab paling Alah. cepat, lepas tu paling betul, awak memang dapat tempat pertama lah. Ini Kalau bukan jawab lambat, tak dapat pertama. ada dua jawapan betul. Kalau dah terbaris. Okey, mungkin lah. Betul. Okey lah kau dah. Dah Miss, dah. Dah, yelah 20 saat sabar. Dia tak jawab lah, dia tak jawab lagi. Saya hilang. I know je kat bawah saya dah jawab betul. Pertama, Alah. Okey. Alah. Macam mana kau tengok? Kau Ninda ni kau. Yang Kalau aku juga. Bukan makanan bukan. Kehadiran makhluk asing. Dia dah makhluk asing. agak lain ke? Dia malu asyik. Kalau jawab salah, sekejap korang. Makhluk asing weh. Korang makhluk asing. Malu asyik. Malu asyik. Good. Ada alien makan. Betul. You're on Tengok betul mah. Semua betul ni, semua betul. I know. Weh Asain. Halinda dengan Datul juga. Alah. Sorry, lambat. Lambat kau tekan. Saya dah tekan laju ni. Lambat. Kau tekan cepat dah betul. Dapat tahu kan mekanisme. Kau tekan lambat, tak dapat lah. Dapat tu tanggungjawab kan mekanisme apa biar dah Ni matahari dan air. Air dan matahari kan. Betul. Ada kanji. Betul. Salah. apa. Ya ke cahaya matahari? Sure ke? Betul. Kan matahari. Kan dia panas kan dia boleh masak telur. Oh, salah. Awak ingat itu tumbuhan Lepas tu mesti ke bawah. Apa Halinda waktu Fatis? Awak ingat ni tumbuhan ke? Mana perlukan cahaya matahari? Hello korang, cahaya matahari tu menyebabkan mekanisme tak boleh hidup. Air dan udara lah. Mendapatkan itu pengalaman kerana ini sangat penting dari manusia. Okey dah tu nak push. Cepat. Kalau tak nak push. Apa? Mendapatkan itu kaitan ini Cepat kan korang tu. Okay dah. Korang kena pengawatan berikut. Okay. Dia tak jawab ke? Dia tak dapat jawab. Laudatur korek. Halinda pertama, Fatis kedua. Okay, saya teruskan. Next question. Alah, apa ni batis? Mekanisme akan mati. Apa? Itu ia itu Ya, dah tu. Itu akan mati jika dia menggunakan tidak kaitan. Apa? Semula. Tengah tengok Wani Haslita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illa huwa al-hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wish. Yeay, Ada salah. Ada lagi berapa soalan Miss? Ada lagi 7. 7. Yalah, banyak.
Dimasak oleh dah basi. Tidak mudah bahasa. I know. Banyak dah buat kari tu. Bismillah. Dah kau dah. Alamak salah. Jawapan dia. Oh my god. Ya. Betul. Right. Alhamdulillah. Thank you. Alah, rada tu kempai. Dah bawa. Dah Mana bawa kau dah. Mengapakah ikan berikut dijemur sedemikian hitam Sahaja suruh nak menjemur. dari ikan tu saja Kenapa? Jemur kan untuk apa? Kurangkan apa? Kelembapan. Saja nak jemur. Saja. saja jemur. Mana Aina Damia? Aina Damia apa lah Dia kamera? penat. Nama aku M.I.N. Dia tulis N. Dalam bentuk tadi. Ni. Ush. Dia tak nak duduk dalam air, dia nak duduk kat darat. Aina. Yang lain lambat lah. Dinda saja kat atas. Internet rumah dia okey. Kenapa kan telur masin terasa sangat masin? Kerana disertai dengan gula. Dia kata tepung. Garut lah. Dia kata tepung. Dia kata Fatis, tepung. marutlah Fatis ni. Astagfirullahaladzim Fatis. Kenapa telur masin terasa Dia kata sangat masin? Soalan senang kot. Dia selalu cerita tepung hitam. Saya dah tahu dah jawapan cerita. Tepung hitam pula. Kenapa selalu warna hitam ni? Aku jawab sapi tepung hitam tu siap tadi. Ada lagi berapa soalan? Ada lagi Aina dah jawab. Okey. apa ni? Apakah Okay, next one. bahan asas yang jika aku bertemu? Apakah bahan Apakah bahan asas yang perlu disediakan semasa proses penjerukan? Apa? Gula dan suka sahaja. Salah. Dia apa? Garam, Gula je. air bubur garam, Gula sahaja je. Garam dan cukup saja. garam sahaja. Gula sahaja. Gula sahaja. Dah ke belum ni? Belum. Belum. Okay. Ada lagi berapa soalan? Miss? 2. Oh, gula ada ni. Alinda, Fatis, Emeline. Weh, aku dah jawab awal kot. Tapi salah. Betul. Yang sepatutnya Lagi awal. bagi memastikan. Oh, masih salah. Aduh, apa ni? Bukan yang betul dia gunakan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, apa weh? Batai boleh tak? Apakah yang Ya, open lah kamera. bagi memastikan yang Macam mana? proses ya Open lah kamera. Lambat. Gila tidak? Dah tukar okey dah tukar okey. Salah. 10 Dah ni. agak dah. Oh, kan? Weh, bukan 90. 100 lah. Tak Kak Didik. Haninda, Emeline, Fairuz. Alah, Rada tu tak ada. Lambat. Adalah makanan yang sesuai Abang siapa? Makanan saya. kecuali Dawan. Oh, kecuali. Rena is Kecuali Puan.
Dah. Dah. Ainul apa tu? Tengoklah. Jika telur sudah disalapkan oleh kulit dia. Tak payah nak bikin lagi, betul tak? Betul. Okay, last question. No. Yes. Ya. Dokumen itu akan menjadi tidak aktif bila disimpan dalam Jadi Dalam. tidak aktif apabila simpan dalam Okey, mesin basuh. Oi, beg sekolah. Mesin basuh. basuh tu siap sekolah, balik. beg sekolah. Beg sekolah. Banyak dah Baik. mesin basuh. Tahu? No. Yeay. Wah, mesin basuh betul. Beg sekolah betul. Beg sekolah betul. Weh, kita tengok siapa yang pertama. Apa nak jawab beg sekolah tu? Beg Saya. sekolah ke? Kau hasam betul. I know tu kan. Mana nak tengok result? Yes. Okay, kita tengok siapa yang dapat tempat pertama. Hello. Tak loading. Mana ya? Ready not a minute such as my commercial. Okay, tempat pertama Ainul. Ha? Ainul? Eh. Aninda. Kejut Ainul yang Ya. gitu. Tempat pertama Aninda, kedua Emily, ketiga Fatih. Okay, Tania. Tania. Tania, tak ada hadiah. Tania. Siapa yang jawab paling salah banyak tu? Wait, I know nombor 7. Saya. Dah tu nombor. Tengok sikit. Hello? Nombor 8. Dah tu bawah aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Tak final. Okay dah, semua orang buka kamera please. Kejap ni. Allah. Kita bagi 1 minit buka kamera. Buang betul lah. 1 minit buka kamera. Macam mana nak keluar ni? Macam nak keluar apa? Sini lah. Ini tak boleh keluar. Keluar je lah. Lepas tu kau masuk lah balik. Oh, ini dia kira boleh juga. Kamera ada problem, Rania. Sini. Okay, 1 2 Anis. Dah, 1 2 Senang lah. 1 2 3. Okay, sekali. 1 2 3. Okay, last. 1 2 3. Cantiknya Saza. Syaza. Terima kasih yang datang ke malam ni. Okay, terima kasih sebab cuti kan. Oh, So, korang Miss, yang tak masuk ni. Tu ada yang kira salah, Miss. Harus main robot. berani dia tak masuk bikin salam, tak nak jawab. Okay, Dia lawan kata. lah anak Ainul. Astagfirullah. Anak Ainul. Okay dah korang, okay bye. Jumpa. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Mantul lah. Dah kita cakap tu. Alah, baiklah weh korang. Baiklah weh Ini. korang. Baiklah. Baiklah. End lah. Kenapa korang tak end? Okay. Weh, Miss screen record lagi tau. Bye. Okay, bye-bye. Tin, 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 tin.